Silakan Pak Menteri. Saya celah dia, Musi. Datuk. Datuk Pengurusi, terima kasih pada rakan-rakan yang terlibat dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa, Muhammad Yassin, Yang Muhammad Lembah Pantai, Yang Muhammad Kota Belud yang banyak bantu saya, jadi saya tak payah banyak jawab. Terima kasih. Malah semua jawab. Yang Muhammad Batu, Yang Muhammad Ulu Selangor. Macam tu, Datuk Pengurusi, ingin saya nyatakan bahawa kontrak senggaraan kapal selam ni adalah sangat unik kerana kita mempunyai dua kontrak mengenai kapal selam yang meliputi, pertama saya dah terangkan secara agak detail dalam persidangan yang lalu. Cuma dia ada dua bentuk pembayaran. Satu dalam euro dan satu lagi dalam ringgit. Ringgitnya 532 juta yang melibatkan selama 6 tahun. Euronya 193 juta. Melibatkan 6 tahun juga. Tapi oleh kerana euro dia turun naik, sebab itu yang Muhammad Yassin kata 1.5 bilion, tapi kementerian kata 1.3 bilion. Ini bergantung kepada nilai euro. Yang Muhammad Yassin ingin mengetahui secara detail ada peningkatan dalam kos penerbangan. Tak ada peningkatan, dia tetap sama. Cuma kadar dia yang telah kita meterikan adalah dia firm dan fixed price, dan hanya dipengaruhi oleh kadar tukaran wang asing saja. Kontrak ini merangkumi tiga bahagian, iaitu perkhidmatan selenggaraan preventif dan juga korektif bagi kedua-dua kapal selam Skopin TLDM, termasuk pembekalan semua standard spares dengan izin, dan juga tenaga mahir, dan juga support dan test equipment STE yang diperlukan pada tahap intermediate ataupun depo. Pembelian alat ganti insurans item dengan izin, dan penggantian ataupun replenish alat ganti tersebut sehingga tarikh akhir kontrak ISS selama 6 tahun. Penyediaan semua peralatan outfitting yang diperlu untuk menyokong kerja senggaraan kapal selam ini, termasuk peralatan, sistem bengkel, peralatan bergerak yang tetap, dan senggaraan ke atas semua outfitting. Itu satu. Yang Muhammad Yassin juga ingin tahu apa manfaat, termasuk yang Muhammad Kota Belud, sama ada mana-mana syarikat Sabah diberi peluang. Elok saya tekankan bahawa Skopin yang kita beli daripada OEM di CNS, kita satu-satunya negara dalam dunia yang membeli Skopin ini daripada OEM, melibatkan 3 komponen, iaitu pembelian, procurement, kedua latihan kru, ketiga penyelenggaraan. Berbeza dengan Skopin yang dibeli oleh Chile, di mana dia order daripada syarikat yang sama, tetapi oleh kerana Chile dah ada kapal selam, maka training atau kru yang menyelenggara kapal selam itu tidak perlu dilatih kerana dah ada pasukan kapal selam. Pada waktu yang sama, industri
sokongan kapal selam sudah wujud di Chile. Sama juga dengan India, kerana India dah ada kapal selam daripada Jerman dan Rusia, maka latihan kru bersama dengan penyelenggaraan kapal selam sudah wujud. Maka sistem dia agak tersusun. Walhal kita kena latih kru dan kena wujud dan bangunkan pembangunan kemahiran dalam industri pengurusan kapal selam. Ini mengambil masa. Sebab tu kerajaan buat keputusan menyelenggara kapal selam dengan OEM, di mana 60% dipunyai oleh BHIC, 40% oleh DCNS, dan syarikat tersebut adalah dikenali sebagai BDNC. Dia ambil masa sikit. Ambil masa. Baru KD Tunku Abdul Rahman 2009 sampai ke tanah air, KD Torazak 2010. Jadi dia ambil masa, dan saya pasti pembangunan ini akan dapat kita bina secara komprehensif, sejajar dan sesuai dengan kemampuan. Jadi kita kena gigit dengan izin Datuk Pengusi, we have to chew according to our ability to chew. Jangan kita makan nanti tersedak. Menteri. Tak boleh nak telan. Nak telan lah, bukan macam batu tu dia gigit. Ini kita kena chew. Dia gigit. Nak tanya. Okay. Terima kasih. Pertama sekali sebelum ini kita Menteri Pertahanan telah umum kepada media bahawa malam ini dia akan jawab. Tapi rupa-rupanya Menteri Pertahanan nampak timbalan yang lebih layak, dan timbalan yang anggap Kota Belud sudah jawab. So saya ingin kembali kepada isu ini. Apa alasannya kita pecahkan kontrak ini dari segi satu dalam euro, satu dalam ringgit Malaysia? Kalau bayaran ini ikut persetujuan DCNS dan Bostate, dia bentuk satu syarikat. Syarikat dia 60% Bostate, 40% DCNS. Kalau dia satu syarikat, kenapa bayaran dia berbeza? Biarlah kita bayar di euro, biarlah yang euro tu convert untuk bayar kepada local partner dia, atau kita bayar dalam ringgit Malaysia, dan biarlah mereka ambil pertanggungan, menanggung risk pertukaran currency ini. Saya tidak nampak logik kenapa kita pecahkan. Yang pecahkan, kalau ikut pengalaman sebelum ini, dia yang di atas nama MIP ini, yang terima local partner ini bukan orang yang mempunyai kemahiran. Seperti contoh yang tadi Menteri kata, kita ada 3 komponen. Satu pembelian, satu maintenance, satu latihan. Tapi pembelian kita beli daripada DCN, pembekal, mereka ada teknologinya. Latihan kita bagi kepada Paramika. Apa ke Paramika got to do with latihan? Kalau latihan dibayar oleh kepada DCNS, apa peranan 100,000 yang dibayar kepada Paramika atas nama support, coordination and training? Itu komponen yang sampai hari ini tidak dijelaskan. Hanya sekali maintenance. Sekali lagi kita nampak kita bagi kepada kumpulan yang nampaknya tidak mempunyai keupayaan, dan dengan local participation dia pun tidak bagi kepada komponen kita seperti Sabah ke kawan-kawan kita di Malaysia ini. Dia kembali hampir 100% diurus oleh DCN. Yang Amat Menteri, sebentar Yang Amat. Kita ada usul peraturan masyarakat 12 dalam kurungan 1. Saya jemput Yang Menteri untuk bacakan usul. Terima kasih Tok Musi. Hilang steam.
Tapi batu itulah saya kata ada satu kataan Babil. Babil ni sama dengan bebal lah. Babil dengan bebal. Yelah, nak jawab lah ni. Sebab tu dia bebal dengan Babil lah. Dia tak, Peri Mekah ni bukan dia yang latih kita punya kru. Dia ada 6 perkara yang perlu dibuat oleh Peri Mekah. Peri Mekah 114 million euro yang kita bayar pada Peri Mekah bukan untuk latih. Berbuih dah mulut cakap. Dia tak faham-faham. Sebab tu Datuk Musi, kalau kita mengaji Quran, dia tak boleh tangkap alif mim mati datas am. Tak boleh. Cakap im juga. Tu bebal lah tu. Dia tak faham-faham. Yang Peri Mekah kita bagi Peri Mekah ni bukan untuk melatih kru kita. Kalau Peri Mekah melatih kru kita lain lah. Yang latih kru kita adalah di CNS. Peri Mekah hanya terlibat dalam bila pegawai TLDM dan lain-lain pangkat berada di 2 tempat untuk berkhusus 6 tahun. Dia kena sediakan perumahan, sewaan rumah, sewaan transport, tiket kapal terbang, insurans, apa yang berlaku pada kru dua-dua ni. Timbalan Menteri, Saya tak payah nak jawab panjang-panjang lah. and you are saying that, you're saying that jawab we cannot manage that. Yang kita tak mampu buat benda tu. Kena Peri Mekah juga buat. Apa masalahnya? Value added is there. Apa masalahnya? Yang Muhammad Timbalan Menteri. Dia bukan 460 million. Yang Muhammad Timbalan Menteri, jangan Dia bukan layan. orang Yang kaya. patut 460 million. jawab lah. Yang tak patut jawab tak payah jawab lah. Ini Tak bagi cerita pada yang mereka, berulang-ulang. Apa nak buang masa kita? Patut jawab lah. Yang tak patut jawab tak payah jawab lah. Tak You jawab bagi pun pada dulu. siapa Dah pun jangan dapat pertikaian dulu. juga. Balik-balik cerita lama juga. Kerja- Tak ada modal kerja- lain kita orang ni. Penyelenggaraan kapal selam ni akan diberi kepada anak-anak syarikat tempatan untuk mereka terlibat dalam industri pertahanan teknologi tinggi untuk membangun kemahiran, kepakaran kapal selam seperti sistem persenjataan, timpalan, galvanizing, kerja penyaduran bagi mengelakkan karat, hidrolik dan sebagainya. Yang Muhammad Yassin juga tanya sama ada tak transfer teknologi. Kerjasama TOT bermula melalui inisiatif BDNC terhadap penyelenggaraan kapal selam. Langkah awal yang diambil adalah mengenal pasti dan menghantar 11 tenaga kerja yang mempunyai kepakaran pelbagai bidang dalam mengikuti latihan penyelenggaraan kapal selam bersama-sama syarikat di CNS di Perancis dengan pembiayaan sendiri pada tahun 2008 dan 2009. Selain itu, seramai 22 tenaga pakar turut diberikan latihan secara khusus dalam bidang penyelenggaraan kapal selam. Bidang-bidang khusus yang memerlukan transfer of technology ini adalah seperti kimpalan, galvanizing seperti yang saya nyatakan. Selain itu, perpindahan teknologi juga menyumbang kepada peningkatan ilmu dan kemahiran dalam pengurusan kapal selam dan ilmu akustik, iaitu kajian saintifik tentang bunyi bagi aspek navigasi dan peperangan bawah permukaan tahap yang tinggi. Oleh demikian, dengan pemberian kontrak penyelenggaraan kapal selam kepada BDNC adalah antara usaha kerajaan memberi peluang kepada syarikat tempatan untuk terlibat dalam industri pertahanan berteknologi tinggi serta secara langsung tidak langsung berupaya mempertingkatkan kemampuan syarikat industri pertahanan negara. Jasin juga tanya, selepas 6 tahun
apakah orang tempatan akan berkemampuan untuk ambil alih tugas selenggaraan kapal selam, dan jawapannya adalah dengan pelaksanaan TOT yang efektif daripada OEM kepada BDNC, kemampuan tenaga mahir tempatan yang berpengalaman untuk melaksanakan selenggaraan kapal selam pasti akan tercapai. Muhammad Jasin tanya soalan mengenai konteks MAI TLDM. Dia tak ada dalam butiran. Saya akan jawab secara bertulis. Lembah Pantai tanya pasal NCO, ATM. Perkara tersebut juga tidak ada dalam butiran. Saya tak perlu jawab. Kalau boleh. Saya jawab secara bertulis sebab tak ada butiran ni. Takkan tak boleh bagi perkembangan secepat mungkin, Yang Berhormat? Secara bertulis. Takkanlah satu sebab tak ada dalam ayat. butiran. Tak ada dalam ya, butiran. tapi dia berkait dengan penyelenggaraan. Kalau NCO tak siap, kita dia akan tak ada dalam butiran. Tahu tak peraturan? Saya tahu peraturan, Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat tahu tanggungjawab Yang Berhormat. Bukan masalah tanggungjawab. 24, peraturan 24.3 kata saya nak jawab, kalau tak jawab tu saya punya hal lah. Menteri tengah jawab, tak perlulah menjerit-jerit, membekik-bekik macam tu. Dato' Pengerusi, saya minta. Saya dengar perkataan liwat disebut. Saya akan dengar perkataan bodoh disebut. Saya dengar perkataan beban disebut. Adakah ini cara dibenarkan? Bila kita tanya persoalan, nak ulang lagi? Saya punya floor. Ya Ahmad, masalahnya Muhammad. Yang katakan perkataan itu sila berdirilah. Yang duduk yang berkata. Itu masalahnya Muhammad. Dia tidak ada dalam, tidak menggunakan mikrofon. Macam mana saya nak tegur mana satu? Kita kan nak tegur seorang-seorang. Siapa yang bersebut tu, dia yang terpaksa menarik balik perkataan tu. Jadi walau bagaimanapun saya setuju dengan Lembah Pantai, perkataan-perkataan itu yang jelas kedengaran mungkin janganlah digunakan. Walaupun tengah malam begini bersidang, we can control our stuff. Terima kasih. Akhir sekali, ada dua ni. Satu pasal keris sakti. Keris sakti ni adalah perkongsian bijak di antara syarikat Aerotri Senyam Berhad yang ketuai oleh Major Datuk Halim Osman, bekas juruterbang TUDM, di mana dia melibatkan 4 buah pesawat berkipas Extra 300L buatan Jerman. Dia dipilih kerana kosnya rendah, maintenance mudah, pergerakan aerobatik yang bagus dan telah pun terbukti dalam 5 tahun lepas. Untukan yang diminta adalah sebenarnya 15 juta. Cuma 5 juta diluluskan pada bajet 2011, tambahan 10 juta untuk tahun ini. Dan mengikut perjanjian, mereka mesti mengikuti beberapa sekurang-kurangnya 4 pertunjukan aerobatik udara setiap tahun, 3 acara rasmi kerajaan dan 1 acara rasmi ASEAN setiap tahun, sebagai contoh Hari Merdeka 5 dan sebagainya. Menteri, isu torpedo dengan misal. Torpedo pun tak masuk dalam butiran. Saya jawab secara bertulis. Kenapa Yang Berhormat Jasin dan juga Yang Berhormat Ulu Selangor bertanya kenapa ada 3 kategori. Sebenarnya 3 kategori penerima ex gratia. Sebenarnya tugas kerajaan adalah meletakkan sesuatu yang sesuai, iaitu adil. Bukan maknanya sama tu adil. Saya ingat Cik Gading tahu makna adil tu meletakkan sesuatu di tempat yang sesuai, yang hak. Bukan kita nak saja-saja suka-suka nak beza-bezakan mereka. Perbezaan ini berlaku kerana perkeliling
mengenai ex gratia ni adalah ada 3 peringkat, iaitu bilangan 7 tahun 2001 perkeliling perbandaraan yang melibatkan mereka-mereka yang menerima kecederaan selepas 2001. Kemudian perkeliling perbandaraan bilangan 13 tahun 1994 mulai 20 Oktober 1994 hingga 31 Disember tahun 2000. Ini juga berbeza perkeliling dia, dan akhirnya adalah bayaran insentif khas kecederaan kematian insurgency ATM sebelum 20 Oktober 1994. Ekoran daripada itu, maka terdapatlah 3 bentuk ex gratia, dan 4 juta yang kita minta itu adalah kerana seramai 377 yang mereka yang terlibat dianggarkan patut menerima pada tahun 2012, dan peruntukan yang sudah disediakan adalah 5 juta. Maka kita tak cukup 44 juta. Dengan adanya 44 juta ni, kita boleh bagi 377 ex gratia ni kepada veteran yang pasti akan menyokong Barisan Nasional. Menteri, saya sikit je.